Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi mtammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika fatuhal 'arifin wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh keberkatan ini dapat kita bertemu semula dalam kuliah online kita dengan kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Saya baru saja 2 malam balik daripada negeri Sabah. Kemarin demam sedikit dan ada terasa sakit-sakit juga pada badan tubuh badan. Mungkin kerana lama 2 minggu berada di Sabah dengan pergerakan kenderaan yang agak jauh ya dari satu tempat ke satu tempat. Lebih-lebih lagi saya sampai ke Pulau Bangi dan mengikuti program pula ke Sugut, kemudian ke Sandakan dan balik daripada Sandakan ke Kiulu. Walaupun ada sahabat saya memandu kereta tapi jalan yang tidak berapa rata dan berbukit bukau itu menyebabkan keadaan sakit. Kemarin boleh kata saya rehat banyak diserta dengan batuk dan selsema. Alhamdulillah pagi ini ya masih lagi dalam keadaan yang tidak berapa kuat, tetapi Allah izinkan ya untuk saya membaca kitab ini kepada kita semua. Kita sampai sudah di muka surat 81. Seperti mana saya maklumkan kepada tuan
apabila diturunkan Al-Quran sampaikan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu sebenarnya memperolehi petunjuk-petunjuk, dan bagi mereka yang ingkar sudah tentulah mereka tetap di dalam kesesatan dan mereka duduk di dalam keadaan kebodohan. Itu daripada firman Allah yang kita sebutkan. Mereka menganggap bahawa segala yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah haram. Ini adalah pandangan daripada orang-orang yang soleh, yang wara'. Kita masih membicarakan iaitu keadaan wara', orang-orang yang siddiqin, yakni mereka hanya mengambil makanan mengisi perut mereka sekadar mereka boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat-sangat wara', yakni berhati-hati dalam mengambil makanan kerana takut ada padanya perkara-perkara yang tidak bersih yang menyebabkan berlakunya keadaan ataupun kerosakan bagi diri mereka. Maka apa yang mereka buat semuanya untuk cari redha Allah. Lain pada mencari redha Allah adalah haram bagi mereka itu. Mereka menjaganya kerana mereka hendak kebersihan, termasuklah pada makanan, supaya hati mereka itu bersih dan bercahaya dan dapat menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah yang kamu cari, carilah penasihatmu. Maka dalam hal ini kita haruslah mencari nasihat-nasihat daripada mereka-mereka, yakni ahli-ahli ilmu yang wara', yang juga memberikan pesan-pesan kepada kita, sebagai nasihat yang bukan saja kita selamat dari segi hukum fiqahnya ataupun hukum syariatnya, tetapi juga dalam menjaga hati nurani kita supaya bersih dan juga jauh daripada murka Allah Subhanahu. Ini bukanlah yang kamu cari, kata, carilah penasihatmu, bertahap dan bersungguh-sungguh untuk menghindari hal yang difatwakan kebolehannya oleh para ahli fiqih dengan kewarakan yang seimbang. Kita kena bersungguh-sungguh, naik tahap satu tahap untuk menghindarkan semata-mata kita ikut fatwa ahli fiqh. Fatwa ahli fiqh kita ikut, tetapi lebih daripada itu kita kena berhati-hati, yakni kerana sifat wara' kepada perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhah, supaya kita hanya mengambil yang suci bersih, yang halal lagi baik, kerana kita nak seimbangkan di antara yang dibenarkan atau difatwakan oleh syarak sebagai halal dengan perkara-perkara yang kita i'tiqad, kita yakin akan kebersihannya, supaya hati kita itu terang cahaya bagi mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wara' orang-orang yang siddiqin, termasuklah dalam mengambil makanan ataupun mencari rezeki pada perkara-perkara yang bersih semata-mata. Baik. Seterusnya. Betul kata Imam Ghazali, kamu harus menambah dua hal terhadap hal di atas dalam perkara ini untuk memastikan dan menyeimbangkan mengikut fatwa ahli fiqh, dan juga supaya kita mencapai kebersihan hati kerana sifat wara' itu, maka kita menambahkan dua kelakuan lagi daripada kelakuan di atas. Kata Imam Ghazali yang pertama, kamu mesti berhati-hati terhadap tempat-tempat penipuan mereka. Kita harus berhati-hati pada tempat-tempat yang nampak keliru, ataupun kita nampak perkara ini
pada zahir sahaja nampak sah atau bersih, tetapi ditakuti ada padanya beberapa yang tidak bersih. Maka kita lebih berhati-hati dalam perkara ini. Dan janganlah pula kamu memerhatikan kata-kata mereka. Jangan semata-mata kita pegang kepada perkataan ahli fiqh, ya, kerana kita perlu warak dalam keadaan ini. Kita patuh kepada mereka, tapi kita mesti berwaspada, kata Imam Ghazali. Lebih berhati-hati di atasnya, di atas fatwa mereka itu. Siapa seperti contohnya, kata Imam Ghazali, siapa yang memberikan hartanya kepada istrinya pada akhir tahun. Ini kata ahli fiqh. Sesiapa yang memberikan hartanya kepada istrinya pada akhir tahun, kemudian dia minta kepada istrinya agar memberikan kembali hartanya tersebut, maka gugurlah kewajipan zakat dari keduanya, kedua suami dan isteri. Ini hukum fiqh. Ya, hukum fiqh, apa ada harta yang banyak, kemudian belum cukup haulnya, 1 hari lah kata, atau 2 hari sebelum cukup haulnya, tempoh untuk mengeluarkan zakat kerana sudah cukup nisab dan haulnya, maka sepatutnya dia kena bayarkan zakat itu. Tetapi sehari atau 2 hari sebelum cukup tempoh setahun itu, dia telah menghebahkan ataupun menghadiahkan atau memberikan hartanya kepada istrinya. Maka dikira tidaklah cukup haulnya, maka taklah dikeluarkan zakat. Tetapi harta tadi ada di tangan istrinya. Kemudian habis pada tempoh zakat tu, dia ambil balik harta itu. Maka ini pada pandangan ahli fiqh, ya, kelakuan ini ataupun keadaan ini, bila dihitung di tangannya tidak ada lagi harta yang layak untuk diberi zakat, maka orang itu bebas daripada zakat. Gugurlah kewajipan zakat daripada diri dia dan juga daripada isterinya. Jika mereka memerhatikan bahawa penguasa tidak dapat menuntut mereka untuk berzakat, jadi jika mereka lihat bahawa penguasa ni, pemerintah, pihak yang berkuasa, kerajaan, tidak dapat menuntut mereka untuk berzakat kerana sasaran penilaiannya adalah lahiriah, iaitu lihat kepada zahir kepemilikannya, maka dia benar, orang itu benar. Dia terkecuali daripada zakat lagi sebab tidak ada dalam pemilikannya secara zahir kerana dia telah memberi kepada orang. Tahap para ahli fiqh dan fatwa, mereka mengungkapkan sesuatu yang lahiriah. Sebenarnya ahli fiqh dan ahli fatwa, mereka mengungkapkan sesuatu yang zahir, sehingga kemudian kata Imam Ghazali, mereka menetapkan bebaslah dari zakat kerana gugurnya tuntutan dari petugas zakat. Petugas zakat tak boleh nak ambil lagi harta mereka kerana tidak cukup haulnya, tidak sampai kepada haulnya. Maknanya tidak cukup jumlahnya dikira pada tempoh setahun itu. Contoh jugalah seperti kalau dikirakan 40 ekor binatang ternak yang dia wajib keluar zakat, bila dah cukup haul setahun, tiba-tiba 2-3 hari dia menjualkan ataupun menyembelihkan, maka tinggallah 39 atau 40, gugur baginya, iaitu dari segi hukum fiqh bahawa dia itu mengeluarkan zakatnya. Dia sayang misalnya untuk keluarkan zakat, maka dia lebih baik padanya dia belanja atau jual dan sebagainya. Tetapi dari segi hubungan dengan Allah, ini adalah sangat-sangat merosakkan hati. Kerana perkara ini dibuat dengan perancangan yang tidak benar. Baik. Mereka pun menetapkan sahnya solat. Begitu juga mereka ini menetapkan kepada ahli fikih, menetapkan sahnya solat. Jika menghalang pembunuhan kepada penguasa ketika maknanya hukum fiqh. Orang Islam yang meninggalkan solat dengan sengaja layak dihukum bunuh. Itu melainkan mereka
bertaubat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan penguasa itu, di hadapan pemerintah itu. Jadi mereka dapat menetapkan sah solatnya jika menghalang pembunuhan kepada penguasa ketika solat. Jadi maknanya mereka tunjukkan bahawa mereka solat. Mereka tunjukkan mereka solat. Seperti mereka pergi ke masjid, pakai pakaian yang sesuai macam orang solat. Tetapi hakikatnya mereka tidak menyempurnakan solat dengan betul. Ataupun sengaja mereka berpura-pura. Jadi mereka terlepaslah daripada mana? Daripada membunuh, kerana pada pandangan ataupun undang-undang zahir mereka telah solat. Sebab mereka hanya memiliki, yakni siapa dia ni? Mereka ini pemerintah ya, hanya memiliki undang-undang yang digunakan oleh penguasa dalam politik untuk mengatur masalah kehidupan dunia yang merupakan salah satu persinggahan dalam perjalanan seperti yang telah disebutkan tadi. Jadi ulama-ulama fiqh tadi mereka memiliki undang-undang yang digunakan oleh pemerintah. Ya, pemerintah ni mengaturkan masalah-masalah kehidupan ya dunia ini dengan cara sebegitu rupa, yakni pada zahirnya orang ini telah melakukan perkara ini, maka terselamatlah orang itu. Ataupun dia meninggalkan melakukan perkara ini, maka dihukumkan orang itu. Maka itu secara zahir diaturkan oleh pemerintah begitu. Jadi tetapi hakikatnya bila dia berlaku tipu daya atau merancang sesuatu kerana nak lari daripada hukum kena bunuh akibat meninggalkan solat secara sengaja mengikut hukum, maka sebenarnya walaupun nampak ia solat tapi dia termasuk di dalam orang yang maksiat, yakni menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, bebas pada hukuman di dunia tetapi tidak pada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mengetahui pada zahir dan batinnya. Adapun kamu, kata Imam Ghazali, jika kamu memandang hal yang bermanfaat untukmu pada hari esok di sisi Maha Perkuasa, maka kata Imam adalah kamu, yakni kita semua. Ya, kita semua ini yang melakukan ibadat dengan mengikut fatwa dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana kita nak ibadat kita jadi manfaat untuk kita pada hari esok, yakni pada hari akhirat nanti di sisi yang Maha Perkasa, yakni di sisi Allah. Kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak diredai ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah itu rajanya para raja segala raja ni Allah. Maka kamu jangan hiraukan ini, kata Imam Ghazali. Ketahuilah. Jadi kita kena jaga sungguh perkara ini, ya. Dan tak boleh kita buat sesuatu yang nak lepaskan kepada hukum fiqh saja, tetapi mestilah kita membuat secara ikhlas, secara terus terang, secara i'tiqad di hati, putus dengan keyakinan bahawa ia sebersih-bersih amalan, sebaik-baik amalan, bukan saja pada hukum fiqh tetapi pada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah nak terima benda-benda yang baik saja, kerana Allah Taala itu maha baik, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah itu baik, Allah thayyibun la yahbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak diterima oleh Allah melainkan yang baik-baik saja. Baik pada zahirnya, baik pada batinnya. Baik pada diri pekerjaan itu, baik juga pada i'tiqad dan keyakinan kita kepada sesuatu perkara itu. Jadi ini termasuk dalam diri orang yang wara'. Ya, orang yang wara' harus membersihkan bukan saja pada zahir hukum tetapi pada zahir pekerjaan, yakni pada zahir batinnya, yakni pada amalannya itu
ada keikhlasan, yakni sesuatu itu yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa maksud zakat adalah menghilangkan kotoran dari sifat kedekut kerana ia perosak. Jadi kita kena faham betul-betul. Kita ini disuruh mengeluarkan zakat. Disyariatkan zakat kepada kita adalah untuk menghilangkan kotoran daripada sifat kedekut, daripada sifat bakhil. Kerana ia sifat bakhil itu perosak, yakni membinasakan kita. Ya? Itu tujuannya. Bukan maknanya kita nak elak daripada bayar zakat kerana sayang kepada benda itu. Tak boleh. Jadi maka berancanglah diri kita nak menyelamatkan pada keluar zakat. Itu merupakan sifat bakhil, sifat kedekut yang dituruti. Maknanya kita ikut nafsu kita. Benda yang baik, benda yang ada pada kita, kita tak mau kurang. Itu adalah sifat yang merosak dan juga membinasakan kita. Jadi sebab tujuan atau maksud zakat tadi ialah nak menghilangkan kekotoran dari sifat kedekut itu, sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh syarak. Sabda Rasulullah sesuai pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perosak. Ada 3 benda yang menjadi perosak, iaitu rasa kedekut yang ditaati, keinginan yang dituruti, dan rasa kagum seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun muhlikatun, ya, syuhun muta'un wa hawan muttabi'un wa i'jabul mar'u binafsihi. Maksudnya lebih kurang ada 3 benda yang menjadi perosak pada diri seorang, iaitu rasa kedekut yang ditaati, yang dipatuhi, yang dituruti. Kedekutnya itu bersambung saja. Sifat bakhilnya itu sampai matilah dia ikut. Ya. Dan juga yang kedua, keinginan. Keinginan di sini maknanya hawa nafsu yang diikuti. Dia nak hawa nafsu diikut, hawa nafsu. Ini dibesak. Yang ketiga, rasa kagum seorang terhadap dirinya sendiri. Yakni ini sifat ujub. Ya, dia berasa hairan dirinya. Dia menghairankan dirinya. Rasa takjub, hebat rasa dirinya. Tak boleh. Dia merosakkan diri. Ini dosa besar ini. Kerana kita tak boleh rasa diri kita hebat. Kerana yang menghebatkan kita ialah Allah. Jadi harusnya kita lebih banyak syukur kepada Allah. Tak nampak diri, tetapi kita nampak yang memberikannya itu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tidaklah melakukan sifat ujub. Kerana ujub itu akan membawa kepada takabur. Takabur itu pula nanti membesarkan diri dan suka menghina orang lain pula. Jadi itu merupakan perosak. Baik. Sambung kata Imam Ghazali. Sedangkan penghebahan harta zakat untuk menghindari zakat merupakan rasa kedekut yang ditaati. Jadi yang kira menghadiahkan harta tadi, harta yang wajib zakat itulah, ya, bila dah cukup dia punya nisab dan haulnya, maka dia dekat-dekat hari nak cukup, haulnya nak cukup setahun, dia pun hadiahlah kepada orang yang dekat dengan dia, seperti isteri atau sebagainya. Kemudian dia ambil balik lepas itu. Maka dikira pada tarikh cukup haulnya, dia terlepas daripada zakat. Ini merupakan sifat mazmumah, yakni menghebahkan harta yang wajib zakat bagi menghindarkan zakat adalah merupakan sifat kedekut yang dituruti, ya, yang dia patuh dan turut, ya, selama-lamanya. Kerana ia ditaati dengan dipenuhi hal yang diinginkan.
sudah tentulah dia ikut hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ni memang inginkan benda tu. Ya, benda kan supaya dia tak rugi ataupun segala benda yang dia sayang tu tak keluar kepada tangan orang lain. Maka itu adalah merosakkan hubungan dia dengan Allah, dan maka Allah mengetahui apa yang ada pada hatinya. Selama belum terjadi ini. Jadi sebelum terjadi perkara ini, maka ia tidaklah ditaati. Maka dia pun, orang kata, sebelum terjadi begini, kita perlulah mengikut ajaran agama yang sebenar supaya kita sentiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Maka bagaimana hal itu boleh menjadi penyelamat? Macam manakah perkara ini boleh menjadi penyelamat bagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana kalau kita bersifat dengan sifat perosak tadi, walaupun zahir nampak selamat, menguntungkan kita pada dunia, tetapi tidak akhirat. Ya, dia tidak boleh menjadi penyelamat bagi kita, malah dia menjadi perosak pada kita. Jadi inilah, jangan kita semata-mata melihat kepada zahir hukum fiqh itu, tetapi mestilah kita melihat kepada ikhlas perbuatan kita itu semata-mata mencari redha Allah, bukan perancangan yang hendak melepaskan daripada kita nak keluar atau membuatkan diri kita bagi tujuan agama untuk selamatkan nafsu, hawa nafsu, ataupun kerana mentaati hawa nafsu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Inilah sifat wara' yang dituntut oleh agama kepada kita semua. Lagi contoh yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berikan demikian pula contoh. Orang yang berlaku buruk, yakni orang yang berperangai buruk dalam pergaulan terhadap isterinya. Ini contoh suami, ya, yang zalimlah kita kata kepada isterinya, sehingga isterinya itu membebaskannya daripada pembayaran mahar. Ya, kita tahu bahawa ya, agama, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita kena seorang lelaki lah, ya, perlu membayar mahar kepada wanita yang dinikahinya atau dikahwinkan secara sah, ya, kita kata mas kahwin, ya. Jadi kita kena bayar kepada isteri. Malah ibu bapa pun tak boleh monopolikan perkara ini. Dia kena berikan kepada anak perempuannya itu. Ini mahar untuk isterinya ataupun calon ini adalah mahar untuk anak perempuannya yang diberikan oleh lelaki yang nak menikahinya. Tetapi bila pihak wanita merelai dengan tidak memintanya ataupun membenarkan dia belanja daripada mahar itu, maka lelaki itu boleh menggunakannya. Ya, halal baginya makan. Lagipun benda ini dikira sebagai perkara yang baik. Isterinya merelakannya itu. yakni mahar atau mas kahwin itu. Ni walaupun lelaki tadi ya berperangai buruk ya terhadap istrinya itu. Tapi kalau istrinya membenarkan ataupun merelakan supaya dia dapat membelanjakannya atau pada suami itu membelanjakan duit mahar itu, maka itu adalah dari segi hukum fiqh halal bagi suami itu memakannya dan dianggap sebagai baik. Itu pada hukum fiqh. Maka tidak halal mahar itu, tak halal pula mahar itu, mas kahwin itu baginya, bagi lelaki, antara dirinya, diri lelaki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Dia zalim kepada istrinya. Kemudian dia memakan pula mahar atau mas kahwin yang dia telah hantar kepada istrinya. Jadi itu dari segi hukum pada zahir, dan juga kita seimbangkan dengan wara', dengan berhati-hati supaya amalan itu bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau adil, adil keseluruhannya, bukan adil
dari segi menampak rupa dia, zahirnya, tetapi juga dari segi beribadat kepada Allah itu dengan penuh ikhlas. Ya, kita buat baik kepada isteri kita, kemudian isteri kita benarkan pula kita melanjarkan duit mahar itu, maka itu sangat baik, tetapi mestilah kita membuat baik kepada isteri kita. Maka jadi halal bagi kita pada hatinya. Tetapi kalau kita halal pada zahir tetapi tidak halal pada batin, menunjukkan mahar tadi baginya, bagi suami ini dan dengan Allah itu dia jadi sudah tidak halal. Maknanya dia ada hubungan yang tidak baik dengan Allah, dia menunjukkan sifat yang orang kata tidak baik. Ya. Walaupun ahli fiqh memfatwakan gugurnya kewajiban mahar dan sahnya ketidakharusan membayar mahar itu. Maknanya kalau dia tangguhkan bayar mahar itu, dia tak perlu bayar pun kalau diredai oleh istrinya. Tetapi dalam hal ini dia itu mesti melakukan yang terbaik dalam menggauli istrinya. Itu sebagai contoh di antara fatwa ahli fiqh dengan amalan kita tulus ikhlas kepada Allah dengan berbuat baik pada segala pekerjaan itu. Ya, karena dalam Al-Quran pun Allah berfirman, ya, wa atun nisaa saduqatihinna fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Artinya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Siapa ni serah? Isteri itu serah. Maka makanlah, Allah kata, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Walaupun bagi lelaki itu wajib dia bayar atau mahar atau mas kahwin kepada wanita itu, tetapi kalau wanita itu menyerahkan kepadanya, ya, kerana keikhlasan perempuan itu, maka bolehlah kamu makan. Walaupun pada hukumnya kamu menggauli isteri dengan tidak baik, kamu menzalimi isteri kamu, itu sah pada hukumnya, tetapi tidak pada hubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita, supaya apa yang kita buat zahir dan batin itu diseimbang, mesti selari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat wara. Ya, perkara yang kita berhati-hati di atas hukum syariat. Baik. Ini bukanlah kesenangan jiwa, tetapi kesenangan hati. Hati ini maknanya hati nurani kita, ya. Supaya bersih hati, senang hati, ikhlas hati. Sementara ahli fiqh tidak membezakan dua hal tersebut, kerana tujuan mereka hanya memutuskan sengketa yang nyata, yang zahir, tidak yang lain. Ini pada ahli fiqh, mereka menetapkan perkara ini selamat mengikut yang zahir. Tetapi yang wara, dia mesti ada datang perbuatannya itu dengan senang hati, dengan rela hati, dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekam dan menelan ubat yang tidak sedap rasanya bukanlah untuk mengubati jiwa, tetapi menenangkan hati. Maka Imam Ghazali buat contoh. Tujuan kita berbekam dan kita telan ubat. Bila kita sakit, ubat ni sudah tentu yang tak sedap. Bukanlah untuk mengubati jiwa tu, tetapi ia untuk menenangkan hati, iaitu mensukakan hati, memberi kelapangan kepada hati. Demikian pula segala yang tidak disukai oleh watak, tetapi diinginkan oleh akal yang hujungnya demi kesihatan badan. Ini permasalahan yang panjang, kata Imam Ghazali. Intinya kamu jangan menganggap halal kepunyaan orang lain kecuali dengan kerelaan yang utuh dan murni. Jadi maknanya kita jangan tengok sesuatu itu halal
pada hukumnya saja, tetapi mestilah apa yang kita buat dengan kerelaan yang utuh, dengan kerelaan hati yang murni, yang bersih, ya, untuk tujuan semata-mata cari redha Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kamu tidak makan dari hasil meminta-minta. Begitu jugalah kata Imam Ghazali, orang yang berhati-hati itu dia tak akan makan daripada hasil minta-minta, minta ke orang, minta ke orang. Akan tetapi jika kamu meminta, kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu minta kepada seseorang di hadapan orang ramai. Kalaulah perlu kamu minta juga, sebab meminta ni tak elok, ya, menjaga keaiban diri, ya. Tapi kalau perlu juga meminta, jangan sampai kamu minta kepada seorang di hadapan orang ramai. Sebab apa? Sebab mungkin sahaja dia, orang yang nak beri kita itu, dia bagi kerana malu, bukan ikhlas dia. Sebab kita minta di depan orang, tapi kalau kita minta tidak di depan orang, mungkin dia tak beri hakikatnya. Tapi kerana kita minta di hadapan orang, dia gagah bagi. Tapi itu tak ikhlas. Bila tak ikhlas, jadi haram pula. Itu. Tentu sahaja hal itu tidak disertai kerelaan. Maknanya sebab apa dia bagi itu? Dia malu ke orang kalau tak bagi sebab kita minta di hadapan orang. Sebab orang yang merasa malu lebih terpengaruh oleh rasa sedih kehilangan harta daripadanya. Bila dia bagi, dia balik rumah, dia duduk sedih saja dengan pemberian dia bagi tadi. Sebenarnya bukan dia nak bagi, tapi dia malu kepada orang kalau tidak bagi sebab orang itu minta di hadapannya. Jadi kita ni kalau nak meminta juga, janganlah minta di hadapan orang kerana orang bagi itu kerana malu, bukan orang bagi itu kerana ikhlas. Bila tak ikhlas, jadi haram pula kita menerimanya. Kata Imam Ghazali. Inilah bagi seseorang. Ya. Tidak ada bezanya. Kata Imam Ghazali, tak ada beza. Sama saja. Kamu mengambil hartanya, harta mana? Harta orang yang kita minta di depan orang tadi, dengan memukul belakangnya memakai cambuk. Macam mana maknanya? Ya. Kita dapat harta tu, harta yang kita minta kepada orang di hadapan orang ramai itu, walaupun kita dapat, samalah dengan kita paksa dia bagi dengan kita pukul kayu dengan besi di belakang dia. Masya Allah. Ya, itu Imam Ghazali buat andaian. Maka beradablah ketika meminta, kalau boleh jauhi dari minta-minta kerana menjagakan keaiban diri. Tapi kalau perlu meminta, jangan minta di hadapan orang ramai kerana orang yang bagi itu terpaksa, bukan ikhlas. Samalah katanya, tak bezalah seperti mana kita ambil harta orang dengan memukulnya dengan memakai cambuk. Cambuk ni kita katalah benda yang membinasakan, seperti kayu ke, besi ke, ya. Atau kamu mengambilnya dengan memukul batinnya, ataupun kamu mengambil dengan memukul batinnya dengan rasa malu. Maknanya sama jugalah. Kita minta di depan orang ramai, seolah-olah kita pukul hatinya. Bagi. Tidak orang ramai duduk tengok. Ataupun kita pukul terus dengan kayu. Ataupun mengancamkan pukul dengan besi supaya dia bagi. Samalah keduanya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah penjagaan hati. Inilah warak. Ya, boleh meminta tetapi harus ada pada tempatnya. Semuanya merupakan desakan. Dua-dua desakan. Desakan pada hati pun satu, kerana ya, malu kepada orang bagi, ataupun kerana diancam pukul dengan kayu atau besi. Dua-dua desakan. Berhati-hati pula apabila dia memberimu hutang. Begitu jugalah kalau kita nak ambil hutang daripada orang, dia memberi hutang kepadamu kerana dia menduga bahawa kamu orang yang warak dan takwa, sehingga kamu dapat makan dengan hutang tersebut. Padahal diri kita tidak elok, diri kita penipu dan sebagainya. Maka janganlah ya meminta ataupun kepada orang dengan niat untuk orang merelakan kita tak bayar kerana dianggapkan kita takwa, dianggapkan kita orang warak dan sebagainya.
Jadilah bila kita berhutang itu, bersungguh-sungguh kita pada membayarnya dan memberi keyakinan kepada orang yang berhutang. Karena orang yang memberi hutang itu pahalanya sangat besar daripada dia mensedekahkan apa yang ada padanya. Kerana orang yang menuntut hutang atau meminta hutang itu orang yang sangat terdesak daripada orang yang meminta sedekah. Ya, baik. Yang menjadi syarat kehalalan, kata Imam Ghazali, yang bersyarat kehalalan adalah tidaklah boleh ada dalam batinmu, dalam hatimu sesuatu jika yang dinampakkan pada si pemberi nescaya dia membatalkan pemberiannya. Itu menjadi syarat kehalalannya. Maknanya tidaklah boleh ada di dalam hati kita sesuatu yang tak elok. Kalau dinampakkan oleh pemberi, nescaya dia membatal pemberiannya. Mestilah kita yang meminta atau meminta hutang atau minta tolong itu, mestilah dengan hati niat yang baik. Kalau minta hutang dengan niat nak bayar. Bila kita mintalah dengan adab supaya dia beri pun dengan ikhlas. Maka tidak ada bezanya antara orang yang mengambil melalui perantaraan tasawuf dan takwa, padahal dia sendiri tidak memiliki batin yang bersifat demikian. Maknanya sama ada dia mengambil melalui perantaraan batin, perantaraan tasawuf dan takwa. Takwa ni kita kata mengambil peraturan mengikut hukum fiqh. Ya, sedangkan dia sendiri tidak memiliki batin yang bersifat demikian. Jadi maknanya sifat batin dia, sifat hatinya mesti bertasawuf dan juga bertakwa. Dengan orang yang mengaku bahawa dia adalah orang Alawi, keturunan Rasulullah, untuk boleh Rasulullah SAW untuk boleh diberi, padahal dia dusta. Ya, dia mengaku dia keturunan baik, tetapi dia bohong. Ya, tujuan dia nak mendapatkan hak daripada orang lain. Itu menjadikan dirinya itu berbohong, berdusta dan tidak halal. Semuanya haram bagi orang yang memiliki ilmu, walaupun para ahli fikih menyatakan halal atas dasar lahiriah. Maka kata Imam Ghazali, semua itu haram ya bagi orang yang ada ilmu, orang yang mengaji, orang yang tahu hukum hakam, ya semuanya itu haram ya. Walaupun ahli fikih menyatakan halal pada zahirnya, tetapi kalau dia tahu bahawa pada perkara itu ada sebalik-sebaliknya, maka haram baginya. Maka haruslah dia mempunyai sifat wara', yakni berhati-hati. Ya, bila dia ada ilmu, dia lebih berhati-hati pada mengambil sesuatu untuk menjadikan makanan ataupun hasilnya. Jadi, zahir hukum pun mesti halal, yang pada batinnya itu pun halal. Baik, itu tambahan yang pertama yang kata Imam Ghazali, kamu harus menambah dua hal dalam hal yang di atas. Ya, mari kita tengok hal yang kedua pula. Ya, kelakuan yang kedua yang harus ada kepada diri kita dalam mengambil apa-apa rezeki. Supaya kita bersih daripada segala yang haram dan juga perkara syubhah, yakni perkara kesamaran pada halal haramnya. Kedua, kamu mesti bertanya pada hatimu. Macam mana pun balik kepada hati kita. Tanya kita. Walaupun mereka yakni para ahli fiqh, walaupun mereka yakni ahli fiqh telah memberimu fatwa. Ahli fiqh kata boleh yang ni, maka haruslah kita tanya pula kepada hati kita. Ya, tu balik kepada hati kita. Sebab hati yang bersih akan mengajak kepada yang baik-baik saja. Jadi kita nak hati kita bersih, tanya pada hati, yakinkah ya untuk kita menerimanya? Sebab dosa itu kata Imam Ghazali adalah semua yang menyakitkan hati. Jadi benda-benda yang menyakit hati itu semualah adalah dosa. Maka yang membahayakanmu adalah yang bergelojak di hatimu.
apa yang membahayakan kita ialah benda yang menggelojak di hati kita ni. Maknanya belok, dia panggil apa? Bolak-balik. Benda yang tak tetap, benda yang kita tak yakin, benda yang kita ragu-ragu. Itu membahayakan kita. Rasulullah SAW bersabda, mintalah fatwa pada hatimu. Mintalah fatwa pada hatimu. Walaupun orang ramai, yakni para ulama lain telah memberi fatwa kepadamu, ya, dan mereka telah memberi fatwa kepadamu. Jadi maknanya Rasulullah tetap walaupun ada fatwa ya tentang suatu perkara, tapi mintalah fatwa pada hati kita. Balik kepada hati kita untuk kita meyakininya, untuk kita i'tiqadkannya, pegangnya, percaya yakin padanya. Itu mesti penting. Rahsia ini panjang, kata Imam Ghazali. Rahsia ini panjang sekali perbahasannya. Rahsia mana? Yakni minta fatwa pada hati ini. Ya. Tapi ketahuilah, singkatnya, bahawa berhati-hati atas sesuatu yang haram itu berarti menaungi hati dan mencari yang halal. Itu akan menerangi hati. Walaupun perkara ni kalau nak diugalkan rahsianya, dia memerlukan ya, perbahasan yang panjang. Tapi kita kena ketahuilah ya, bahawa cara pendeknya kita berhati-hati atas sesuatu yang haram, takut terjatuh pada sesuatu yang haram, serta kita berhati-hati takut ya, terambil yang syubhah, yang kesamaran pada halalnya. Berarti kita sudah menaungi hati kita, melindungi hati kita, dan mencari yang halus, yang halal. Mencari yang halal saja untuk menerangkan hati. Maknanya kita nak terima, nak makan, nak memiliki benda yang halal supaya hati kita bersih di sisi Allah Subhanahu. Itu muncul, kata Imam Ghazali, itu perkara mana? Menaungi hati dan yang halal bagi menerang hati muncul dari keyakinanmu, daripada i'tiqad kita, pegangan kita, kesungguhan kita dari hati-hati tadi, bukan dari sesuatu yang diyakininya itu sendiri. Bukan tadi sekadar kita yakin dengan hukum perkara itu halal, tetapi mesti datang daripada hati mengatakan ini betul-betul bersih pada pandanganku, maka ambillah dia. Maka sesiapa saja yang menggauli seorang wanita dengan dugaan bahawa dia adalah wanita lain, bukan isterinya, lalu dia tahu bahawa itu adalah isterinya sendiri, akan timbullah kegelapan hati. Contoh Imam Ghazali ya, nak bagi tahu kita ya, seperti mana seorang lelaki lah, dia menggauli seorang wanita ya, dengan sangkaan dia, dengan i'tiqad dia bahawa dia adalah wanita lain, bukan isterinya. Ya, dia menggauli wanita tapi dia tahu dia i'tiqad pada hatinya itu bukan isterinya, wanita lain. Lalu dia tahu, lepas tu dia tengok bahawa yang dia gauli tadi isterinya sendiri. Ini akan menimbulkan kegelapan hati, ini juga dosa. Ini juga dosa. Meskipun yang digaulinya itu isterinya, kerana dia menduga ataupun dia i'tiqad, dia membayangkan ia itu adalah wanita lain. Ini merupakan satu perkara-perkara yang maksiat, yang berupa dosa, yang menggelapkan hati. Namun kata Imam Ghazali, jika dia menggauli wanita asing, bukan isteri, wanita asing, ya, dengan dugaan, dengan sangkaan, dengan i'tiqad bahawa dia adalah isterinya. Ya, misalnya adik-beradik ya, kepada isteri, ya, datang ke rumah ke ataupun sebagainya, ya, kemudian dia tak perasan itu adik-beradiknya. Dia ingat ya, itu adalah isteri dia. Ya, ataupun tersalah masuk bilik dan sebagainya, dia menggaulinya. Kita kata dialah buat watilah, ya, persetubuhan dan sebagainya. Dia menyangkalkan bahawa itu isterinya. Ya. Kegelapan itu tidak betul. Kemudian
Jika dia menggali wanita asing dengan dugaan, dengan sangkaan, dengan i'tiqad bahawa dia adalah isterinya, dengan yakin bahawa dia tu isterinya, padahal dia wanita lain, kegelapan itu tidak akan muncul. Dosa itu tidak akan muncul pada dia. Ini yang dipanggil waqi syubhah ni. Ya, tidak berdosa. Ya. Jadi itu lain pula daripada yang pertama tadi. Jadi kegelapan dosa itu tidak akan muncul. Ya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang najis dan yang suci. Semuanya memiliki pengaruh dalam menerangkan hati. Jadi perkara-perkara ini sangat penting. Bukan saja takat perkara itu tadi, tetapi juga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan ataupun apa saja yang kita buat, sama ada ya kita makan atau minum dan sebagainya. Jadi kita lebih berhati-hati pada perkara-perkara yang najis dan juga yang suci, kerana mencari akan apa dikatakan tadi, kebersihan hati kita itu. Ya, mengelak daripada kegelapan hati. Semuanya memiliki pengaruh dalam menerangi hati, keinginan dan keyakinan. Kamu tidaklah diperintah untuk solat dengan baju yang bersih, kata Imam Ghazali. Kita bukan saja diperintah untuk solat dengan baju bersih, tetapi kamu mesti solat dengan keyakinan, yakni i'tiqad bahawa baju kita itu bersih. Bukan saja perintah dari segi hukum, kita mesti bersih pada pakaian, pada tempat semayang, pada badan kita, tapi kita mesti yakin di hati bahawa bajumu itu bersih. Sampai begitu, ya. I'tiqad, keyakinan ini penting bagi orang yang wara', orang yang sangat bukan melihat kepada zahir satu benda, tetapi zahir keyakinan dia, yakni pada i'tiqad dia itu. Beras suci mempengaruhi bersinarnya hati. Jadi bila dia berasa yakin suci, dia mempengaruh kepada sinarnya hati, meskipun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, walaupun dia tak tahu hak setakat mana suci atau tidak, ya, hakikatnya dia tak tahu, ya, tetapi dia yakin bahawa ia bersih, landaskan kepada ilmu dan pada keyakinannya. Walaupun hakikatnya boleh jadi tak bersih, tetapi dia yakin dengan hati i'tiqad, ya, pada perkara itu bersih, maka dia pun melakukannya. Maka itulah sebenarnya yang mempengaruhi bersinarnya hati. Oleh kerana itu, kata Imam Ghazali, kami katakan bahawa sesungguhnya orang yang telah selesai mengerjakan solat, kemudian dia teringat bahawa ada sesuatu yang najis bersamanya, maka dia tidak wajib mengulangi menurut pendapat yang paling sahih. Ini adalah pada masalah orang kata menanggung akan najis, ya, ketika solat. Tapi habis dah dia bagi salam, ya, dia teringat bahawa ada suatu najis bersamanya, maka dia tidak wajib mengulanginya pada pendapat yang paling sahih. Jadi di sini perbezaan ulama lah. Ada pada orang yang semayang, ya, kemudian dia selesai semayang, kemudian dia teringat bahawa ada satu najis bersamanya, maka ada ulama kata kena ulang, ya, semula semayangnya. Tetapi pada pendapat ulama yang sahih tak perlu diulangi. Jadi Imam Ghazali pegang kepada mazhab yang kedua ni, faham pada pandangan yang kedua ni, tak perlu lagi mengulanginya. Sebab Nabi SAW, ya, inilah pandangan yang sahih, sebab Nabi SAW, ya, ada dalil ni, ya, Nabi SAW pernah melepas kedua alas kakinya. Alas kaki ni kita kata sandal lah, ya, dia pakai sandal, ya, selipar dia, maka dia pakai bila? Dia pakai masa semayang, sah pakai sandal masa semayang asalkan sandal itu bersih. Maka melepas dia, kemudian tengah-tengah semayang, dia melepaskan kedua alas kakinya, dia melepaskan sandal tadi, dia buka sandalnya tadi, ya, dia tarik kaki, dia bukakan sandalnya di tengah-tengah solat, ya, ketika tengah-tengah solat, iaitu ketika mana? Ketika Jibril AS memberitahu kepada baginda bahawa pada kedua alas kaki baginda terdapat kotoran,
sementara baginda tetap melanjutkan solat. Maknanya tidak memberhentikan solat dan tidak mengulangi solat. Sebab itu pula permasalahan ini menjadi berat bagi orang was-was. Jadi benda ni jadi makin berat bagi orang yang was-was. Sahkah? Tak sahkah? Kerana hatinya tidak berasa tenang dengan meyakini kesucian. Jadi dia tak yakin dengan kesucian dia tadi. Kesucian mana? Sebelum dia masuk dalam solat, dia bersih. Ya, maka dia harus melakukan pemeriksaan dan pengulangan. Maka dia ni yang was-was tadi, teruslah ya melakukan pemeriksaan dan pengulangan. Maka bagi tengah kaul pula, pendapat ulama mengatakan kena ulang, maka tiada sah bagi dia nak mengulangkannya. Ini adalah hukum. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memberat diri mereka sendiri, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuat mereka berat. Mereka ni, ya, mereka ni yang was-was tadilah, ya, memberatkan diri mereka dan Allah memberatkan mereka. Maka dia buat balik, berulang-ulanglah dia buat balik. Maka binasa oleh was-was mereka. Ya, maka binasalah oleh was-was mereka itu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Makna berlebih-lebihan ni paisal sana, paisal sini, ya, dan sebagainya. Demikian pula dalam masalah kehalalan, begitu juga dalam bidang hal mencari makanan yang halal. Kamu hanya beribadah dengan yang hatimu rasa tenang. Jadi kita sembah Allah, kita patuh kepada Allah dengan hati yang tenang, bukan kerana fatwa seorang mufti sahaja, bukan kerana semata-mata nak ikut pendapat mufti ataupun ahli fiqh. Mintalah fatwa pada hatimu sendiri. Maknanya kita juga beribadah dengan hati berasa tenang dan yakin ataupun i'tiqad yang jelas daripada hati kita. Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Jadi kita tengok masa dah cukup dah 1 jam, ya. Sedangkan huraian kita belum lagi sempurna. Insya-Allah ke depan ini, ya, ke depan ini kita akan menemukan akan keterangan Imam Ghazali melalui bagaimana, ya, kita nak berhubungan dengan manusia yang lain dalam kaitan dengan hak kita nak ambil bahagian orang, ya, daripada orang lain. Macam mana kita nak terima satu-satu perkara daripada orang lain. Kerana tak semua, kata Imam Ghazali, bila sebut harta dunia itu haram. Tidak semua. Ya, jelas ada yang halal, jelas yang halal, ada yang haram, jelas yang haram, dan yang syubhah itu ada di antara keduanya. Itu berlaku daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari ini. Hukumnya tetap ada. Tak semua yang halal itu, tak semua perkara harta itu jadi haram. Ada yang halal, ada yang syubhah. Maka kesemuanya. Cuma kita harus hati-hati supaya yang kita ambil hanya semata-mata yang halal. Wallahu alam. Segala yang baik itu daripada Allah, dan jika ada mana-mana yang kekurangan itu kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah hari ini 30 hari bulan, dan mungkin kalau ikut perjalanannya pada hari Ahad yang akan datang saya sambung bacaan ini di Masjid Sultanah Bahiyah. Jadi kalau Cikgu Ishak ada, dia buat live, ya, mengikut Facebook Masjid Sultanah Bahiyah bersama dengan kita belajar cara online ini melalui apa kita punya ni yang kita duduk pakai inilah. Kemudian insyaAllah kita akan sambung pada hari Ahad ini. Bagi mereka yang tak datang ke Masjid Sultanah, mereka boleh buka Facebook Masjid Sultanah. Mereka yang ada di Masjid Sultanah insyaAllah akan dapat bersama dalam huraian kita, huraian saya yang akan datang insyaAllah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatana fi dinina. Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi